Wabak pandemik atau wabak penyakit merupakan salah satu fenomena yang telah lama muncul, malah telah menyebabkan banyak kematian berlaku akibat keagresifan virus yang menyerang imunisasi badan manusia. Berbalik kepada tumpuan wabak yakni COVID-19 dan H1N1, COVID-19 muncul pada Disember 2019 akibat penjualan makanan eksotik yang tercemar dan penyakitnya adalah pernafasan buah akut. Manakala H1N1 atau sel cemar babi berpunca daripada khinzir dan muncul pada tahun 2009. Penyakitnya melibatkan pernafasan. Kepentingan pernafasan sangat penting untuk manusia kerana ia mempengaruhi kesihatan. Sekiranya kesihatan terjejas seperti yang berlaku kini, jelas terbukti bahawa wabak pandemik COVID-19 telah menjejaskan banyak sektor akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan hingga memberikan impak yang negatif kepada ekonomi, politik dan sosial negara. Keadaan ekonomi Malaysia telah meresek dengan tercetusnya wabak COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Hal ini kerana pembatalan aktiviti manusia telah terjejas dan telah memberikan kesan yang berantai kepada sektor ekonomi terutamanya. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia menganggarkan sebanyak 2.4 juta pekerja hilang pekerjaan. Perubahan pertumbuhan ekonomi di Malaysia sebelum dan semasa kemunculan wabak penyakit. Ekonomi merupakan sektor penting bagi pembangunan di Malaysia. Hal ini kerana ekonomi merupakan sumber penyambaran pendapatan yang utama di negara. Sekiranya penyebaran wabak penyakit seperti H1N1, COVID-19 dan sebagainya semakin melelasa akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Berdasarkan jadual di atas, pertumbuhan KDNK di Malaysia merucut secara mendadak dan dicatat sejak tahun 1998 iaitu sebanyak negatif 7.4%, manakala penurunan kadar pertumbuhan KDNK yang sederhana bagi awal tahun 2020 mencatat sebanyak negatif 5.6%. Sebelum kemunculan wabak, pertumbuhan KDNK pada tahun 2008 telah mencatat sebanyak 4.8%. Hal ini kerana Malaysia mengalami krisis kewangan global, manakala pada tahun 2019 pula pertumbuhan KDNK telah mencatat sebanyak 4.3%. Semasa kemunculan wabak, pada tahun 2009, Malaysia telah dikejutkan dengan berita penularan wabak penyakit iaitu H1N1 telah menyebabkan pertumbuhan KDNK mengalami kemerosotan sebanyak negatif 1.5%. Pada tahun 2020 pula, pertumbuhan KDNK telah mencatat sebanyak negatif 5.6% disebabkan COVID-19. Punca COVID-19 yang pertama ialah kontak rapat. Ini merujuk kepada individu yang duduk berhampiran atau pernah berjumpa dengan individu yang positif COVID-19 serta mempunyai gejala. Yang kedua ialah tidak menjaga kebersihan. Sebagai contoh, setelah keluar daripada rumah, individu ini tidak mandi dan tidak membersihkan diri, malahan bergaul dengan kanak-kanak dan keluarga setelah pulang ke rumah. Punca ketiga ialah tidak menjaga kesihatan. Mereka ini antara individu yang keluar dari rumah walaupun mereka kurang sihat. Hal ini akan meningkatkan kebolehjangkitan kepada individu lain. Sikap masyarakat pula merupakan punca seterusnya yang menyebabkan penularan wabak COVID-19 berlaku. Mereka ini terdiri daripada golongan yang tidak mahu melakukan saringan kesihatan COVID-19. Akhir sekali, punca penularan wabak COVID-19 ini ialah tiada penjarakan sosial. Mereka ini antara individu yang menghadiri aktiviti keramaian seperti kenduri kahwin. Oleh sebab itu, semua masyarakat perlu menjaga diri masing-masing bagi membantu mengurangkan kes COVID-19 dalam negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Firdaus bin Wan Hassan dan saya akan membicarakan tentang kesan wabak terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah kehilangan pekerjaan yang menjadi masalah besar kepada individu yang hanya bergantung sepenuhnya kepada pekerjaan tersebut. Namun begitu, pertumbuhan ekonomi negara sangat terjejas. Hal ini dikatakan demikian kerana produk-produk yang dihasilkan dalam kuantiti yang kurang laku, serta hal ini kerana pelanggan hanya akan tertumpu kepada barangan keperluan harian sahaja seperti barangan dapur, bahan mentah dan sebagainya. Kesan yang kedua pula adalah akan memberikan kesan terhadap sektor pelancongan, di mana ianya sektor ini merupakan antara sektor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana sektor pelancongan ini menjana pendapatan yang agak lumayan sewaktu operasi serta menjadikan ekonomi negara berkembang dengan pesat. Langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang pertama adalah membuka peluang kepada peniaga untuk menjana pendapatan, iaitu kerajaan menyediakan inisiatif kepada peniaga perusahaan kecil dan sederhana
dan memberi peluang kepada mereka melakukan aktiviti secara dalam talian bagi meningkatkan ekonomi negara Malaysia kembali. Yang kedua adalah kerajaan menyediakan pakej rancangan ekonomi, iaitu salah satunya adalah bantuan prihatin nasional. Yang ketiga adalah kerajaan menggalakkan dan meningkatkan industri pelancongan, iaitu mengadakan kempen cuti-cuti Malaysia. Yang keempat adalah meningkatkan serta mengutamakan produk tempatan, iaitu mengurangkan barangan import dan meningkatkan pembelian barangan tempatan. Yang kelima adalah menggalakkan kemasukan pelaburan asing ke negara Malaysia, iaitu mengadakan beberapa strategi bagi menggalak dan menarik minat pelabur asing untuk menanam modal di negara Malaysia. Kesimpulannya, sesuatu wabak penyakit ini telah terbuktinya menggugatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan meninggalkan kesan yang buruk terhadap kesihatan dan keselamatan rakyat. Oleh itu, pihak kerajaan telah melakukan kaedah iaitu Perintah Kawalan Pergerakan bagi menangani masalah ini dengan memberikan kesan yang positif kepada rakyat dengan mematuhinya dengan baik.